Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Suhada binti Muhammad Azhar. Saya dari kursus pengurusan sumber manusia. Yang pertama, baik hati. Sikap seorang guru yang baik hati dan bertimbang rasa terhadap muridnya akan dihargai dan disukai oleh muridnya. Murid-murid akan berasa senang hati jika seorang guru tersebut dapat memahami mereka. Kedua, pandai berjenaka. Sifat jenaka seorang guru akan membawa keriangan dalam kelas dan akan lebih suka didekati oleh muridnya. Seseorang guru yang mempunyai sifat ini akan selalu membawa unsur kelucuan dan akan membuatkan sesuatu pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak bosan. Ketiga, sabar. Seseorang guru yang mempunyai sifat sabar adalah guru yang boleh mengawal emosi diri. Guru ini tidak mudah marah atau geram dalam apa jua keadaan. Keempat, bertanggungjawab. Sifat bertanggungjawab dalam diri seseorang guru akan mendorong guru untuk menyiapkan tugas yang diamanahkan. Seseorang guru yang bertanggungjawab akan memastikan tugas yang diamanah dilaksanakan dengan sempurna. Kelima, kepimpinan. Guru merupakan pemimpin kepada murid, oleh itu seorang guru haruslah mewarisi sifat kepimpinan supaya murid-murid mematuhi segala tunjuk ajar dan arahan guru. Dengan sifat ini, segala pembelajaran akan berjalan dengan berkesan dan efektif. Daripada segi tingkah laku, yang pertama, menepati masa. Budaya dan amalan menepati masa adalah budaya mulia. Masa itu lebih berharga dari emas. Jika seorang guru sentiasa menepati masa untuk memasuki kelas, murid akan berasa senang hati kerana guru tersebut merupakan seorang guru yang tidak membazirkan masa. Kedua ialah berpakaian kemas. Segala perilaku seorang guru akan diperhatikan oleh muridnya. Oleh itu, guru haruslah sentiasa berpakaian kemas. Ketiga, bersopan santun. Seorang guru yang bersopan santun dapat mengeratkan hubungannya dengan murid. Ini kerana murid akan suka mendampingi mereka kerana sifat mereka yang peramah. Keempat, sikap positif. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas sanggup berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu dan menyampaikan beberapa banyak ilmu pada murid-muridnya. Individu yang bergelar guru perlu sentiasa melakukan refleksi dan kritik diri, fleksibel dalam pendekatan pengajaran dan juga pembelajaran, dan perlu mempunyai semangat untuk mengajar pelajar. Personaliti guru sering menjadi penilaian yang dibuat oleh anggota masyarakat, ibu bapa dan pelajar. Justru itu, personaliti guru turut menjadi ikutan dan idola pada masyarakat dan status guru dipandang tinggi dan mulia oleh masyarakat. Yang pertama, keyakinan diri. Dengan keyakinan diri, ia boleh mempengaruhi seseorang supaya berkelakuan yang lebih positif dan dari itu akan lebih berjaya dalam hidupnya daripada mereka yang mempunyai pemikiran negatif terhadap dirinya dan menghalang seseorang itu daripada membuat sesuatu keputusan. Okey. Yang kedua, personaliti yang paling digemari oleh pelajar selalu tertumpu kepada personaliti guru yang baik hati dan berkelakuan baik terhadap pelajar. Pelajar di semua peringkat pengajian menghargai guru yang sentiasa memahami pelajar, sensitif dan juga prihatin. Bahkan pelajar di peringkat kolej akan menetapkan pensyarah yang sentiasa memberi perhatian kepada mereka disenarai teratas sifat-sifat guru yang disukai pelajar. Ketiga, guru yang pandai berjenaka. Guru yang berkesan adalah dilandaskan kepada asas sifat-sifat peribadi mereka yang menjadi dominan berbanding dengan perkara-perkara lain seperti teknik pengajaran atau persekitaran yang baik. Keempat, kesabaran seorang guru. Mengaitkan pencapaian pelajar kepada interaksi dan antara guru dengan personaliti pelajar yang berbeza. Dengan menggunakan skor yang diperolehi daripada ujian pencapaian pelajar, mereka mendapati bahawa gabungan sifat-sifat guru seperti fleksibel, sihat perawasan dan sentiasa mengambil berat terhadap pelajar sangat berkesan
terhadap semua jenis pelajar. Manakala dua lagi sifat guru seperti menakutkan dan kasar hanya berjaya kepada jenis-jenis pelajar yang tertentu sahaja. Yang terakhir adalah kepimpinan. Kepimpinan akan saling berkait dengan pemimpin. Bagi mengekalkan kepimpinan, seorang guru perlulah sentiasa meningkatkan kebolehannya dalam bidang yang dipertanggungjawabkan. Dengan itu, pelaksanaan tugasan ini melalui kepimpinan guru memerlukan kriteria-kriteria seperti kepribadian yang perlu disemai dan dapat melahirkan rasa hormat dan kebolehan yang mewujudkan kepercayaan dan amanah. Okey, refleksi saya pada kali ini adalah saya dapat memahami dengan lebih dalam mengenai apakah personaliti dan juga tingkah laku seorang guru. Saya juga kini lebih faham apakah sebenarnya dunia pendidikan dan juga keguruan. Pada pendapat saya, personaliti guru yang berkesan dapat diwujudkan melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai profesi ini. Saya juga kini lebih tertarik dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat demi menjana profesionalisme keguruan. Hal ini timbul kesedaran dalam diri saya tentang betapa pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan pengalaman budaya ilmu dalam diri seorang bakal guru. Kerana dunia sentiasa berkembang dan begitu juga dengan teknologi dan ideologi-ideologi warganya. Oleh itu, sebagai seorang guru, saya akan sentiasa mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran yang saya ada bagi mencapai globalisasi dalam dunia pendidikan. Seterusnya, saya juga kini dapat menjelaskan kepentingan permuafakatan komuniti dalam pendidikan. Pengetahuan ini sangat penting bagi saya kerana saya perlu menggalakkan dan juga kebudayaan pemuafakatan komuniti dalam pendidikan apabila saya menjadi guru kelak. Saya juga kini mengetahui apakah profesionalisme keguruan. Dengan adanya pengetahuan saya mengenai profesionalisme keguruan ini, saya akan dapat mempersiapkan diri saya dari setiap segi sebelum bergelar seorang guru. Dengan itu, saya akan berpotensi untuk menjadi seorang bakal guru yang berkualiti dan dapat menghadapi perubahan masa dan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi apa sahaja rintangan yang bakal berlaku semasa saya menuntut di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, maupun apabila saya telah menjadi guru dalam masa yang akan datang. Saya juga kini mengetahui dan memahami ciri-ciri kualiti yang positif yang seharusnya ada pada diri setiap pendidik. Sebelum ini, saya berpendapat bahawa kualiti yang perlu ada pada seorang guru hanyalah ilmu pengetahuan. Namun ternyata saya silap. Kerana personaliti guru yang positif sebenarnya merangkumi pelbagai aspek dan tidak tertumpu kepada ilmu pengetahuan sahaja. Oleh itu, saya kini boleh mempraktikkan personaliti yang positif bermula daripada sekarang dalam kehidupan seharian saya, terutamanya ketika berada di UPSI. Demi kebaikan masa akan datang, khasnya apabila saya telah menjadi guru suatu hari nanti. Selain itu, saya juga mempelajari erti kesabaran ketika memerah otak untuk memikirkan idea-idea yang mantap bagi melengkapkan penilaian akhir ini. Hasil daripada kesabaran saya berjaya menyiapkan kerja khusus ini atas hasil titik peluh saya. Saya juga berjaya memupuk semangat kerjasama dengan rakan-rakan sekelas dan rakan-rakan daripada kelas sumber manusia semasa melaksanakan penilaian akhir ini. Kami saling membantu antara satu sama lain, terutamanya dalam bertukar-tukar idea dan memberikan pendapat bagi menyiapkan penilaian akhir ini. Kami juga sering bekerjasama dalam bertukar-tukar sumber rujukan. Dengan itu, hubungan antara saya dan rakan-rakan seperjuangan juga semakin erat dan kukuh secara tidak langsung.
Akhir kata, saya amat bersyukur kepada Tuhan, kepada pensyarah yang tidak pernah bosan membimbing saya dan kepada rakan-rakan yang selalu membantu saya dalam memberikan pendapat dan juga pandangan dalam melaksanakan penilaian akhir ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep kendiri yang positif di dalam diri seseorang guru. Pertama, ialah sentiasa memperolehi ganjaran yang positif seperti pujian yang membina, hadiah dan sebagainya. Penuguhan yang paling berkesan adalah datangnya daripada ibu bapa kerana mereka merupakan orang yang paling dekat dengan individu tersebut. Individu yang sentiasa mendapat kasih sayang dan layanan yang baik daripada ibu bapa dan keluarga juga berkemungkinan besar akan mendapat membentuk konsep diri yang positif. Ini kerana individu tersebut tidak akan merasa kekangan dan juga kekosongan dalam hidupnya. Mereka akan sentiasa dihargai dan merasa ada orang yang bersama-samanya dalam melakukan sesuatu. Keadaan ini, persekitaran keluarga juga turut mempengaruhi seseorang individu atau cikgu dalam membentuk konsep kendiri yang positif. Keadaan keluarga yang stabil dan harmoni akan membantu seseorang membina konsep kendiri yang baik. Sekiranya keluarga berada dalam keadaan yang harmonis dan ceria, setiap daripada ahli keluarga akan berasa selamat dan gembira dilahirkan dalam keluarga tersebut. Selain itu, individu yang sering mendapat pengiktirafan sama ada dari ibu bapa, rakan-rakan berjaya membentuk konsep kendiri yang positif. Individu ini akan sentiasa dalam keadaan riang dan gembira kerana dapat membuatkan orang yang berada di persekitarannya mempercayai dan yakin dengan kebolehannya. Selain itu, keyakinan yang tinggi yang ada dalam diri individu sendiri juga dapat membentuk konsep kendiri yang positif dalam dirinya. Ini kerana kepercayaan yang kuat dan teguh kepada diri sendiri akan menyebabkan individu terbabit akan berusaha untuk melakukan yang lebih baik untuk dirinya tanpa merasa takut dan malu apabila mengalami kegagalan.